Assalamualaikum dan kita bertemu lagi pada kali ini. Okey, saya dipahamkan masing-masing dah dapat buku teks kan? Okey, jadi untuk ulang kaji tahun 5 kita akan sampai di unit 4 dan mulai minggu depan kita akan mula dengan topik tahun 6. Okey, topik tahun 6 yang saya akan mulakan dulu insya-Allah jika tidak ada aral melintang, saya akan mulakan dengan topik mikroorganisma. Okey? Okey, seterusnya saya nak buat ulang kaji untuk proses hidup tumbuhan saja untuk hari ini. Okey, untuk proses hidup tumbuhan, kalau ingat balik, dia seperti haiwan juga, tumbuhan juga akan melindungi dirinya daripada musuh dan juga bagaimana tumbuhan menyesuaikan dirinya dengan iklim dan musim tertentu. Macam haiwan melindungi musuh dan melindungi diri daripada cuaca melampau. Manakala untuk tumbuhan-tumbuhan pula, bagaimana ia menyesuaikan diri dan melindungi diri daripada musuh dan juga menyesuaikan diri daripada perubahan iklim dan musim. Okey, untuk proses hidup tumbuhan, mula kalau ingat balik belajar tahun lepas berkaitan dengan bagaimana tumbuhan melindungi daripada musuh, ingat tak? Ciri-ciri pertama adalah berduri. Apa contoh pokok berduri? Pokok semalu, pokok kaktus. Okey, kemudian ciri yang kedua daripada musuh adalah berbulu halus. Ni pokok apa ni berbulu halus? Pokok lalang, pokok buluh. Siapa pernah pegang buluh ni? Biasanya orang-orang kampung biasanya panggil mayang buluh. Okey? Okey, mayang buluh ni biasanya memang boleh menyebabkan badan kegatalan. Okey. Kemudian pokok lalang, kalau perasan kan, kalau ambil lalang dekat sekolah kita kadang-kadang ada lalang tu kan. Kalau kamu perasan dekat daun yang panjang tu ada macam bulu-bulu halus. Itu adalah salah satu ciri yang terdapat pada tumbuhan untuk melindungi diri daripada musuh. Okey, seterusnya bergetar. Contoh-contoh pokok yang bergetar ni lah, pokok keladi, pokok nangka. Zaman saya kecil dulu memang suka ambil getah nangka. Ambil getah nangka, letak kat ujung lidi dan tangkap apa kita panggil tu, saya panggil sesibu, saya tak apa nama binatang tu, saya tak ingat lah apa nama binatang tu, tapi saya panggil sesibu, saya suka letak dekat ujung tu getah buah nangka. Okey, kemudian keladi. Keladi ni gatal. Memang gatal kalau kena dengan getah keladi. Ya. Okey, kemudian beracun. Okey, pokok pompong dan cendawan. Okey, ada cendawan macam kita biasa pernah makan cendawan itu, cendawan yang boleh makan, itu cendawan tiram. Tapi ada jenis cendawan yang tidak boleh dimakan. Dia adalah beracun. Okey, mana kalau pokok pompong ni, kalau kamu pergi dekat belah tepi-tepi laut tu, tepi-tepi pokok bakau, berdekatan dengan pokok bakau tu, kadang-kadang ada satu pokok tu, buah dia macam buah apple. Kalau saya boleh hemat macam ingatkan apple, tapi sebenarnya bukan apple, itu adalah buah pompong. Buah pompong tu beracun, beracun. Okey, kemudian yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir untuk melindungi tumbuhan melindungi daripada musuh iaitu mengeluarkan bau. Okey. Pertama pokok tembakau dan yang kedua pokok rafflesia. Saya tak pernah jumpa pokok tembakau. Tapi katanya memang berbau. Kalau ada nenek saya dulu masa zaman dulu-dulu lah, masa saya kecil-kecil, kadang-kadang orang lama-lama dia suka isap pokok tembakau kan. Bau daun itu memang berbau. Saya pernah menghidunya. Manakala pokok rafflesia ni saya pernah pergi di taman pemulihan sebab untuk bunga rafflesia masa saya belajar di Sarawak dulu, saya pernah pergi. Memang bila kita mendekati bunga tu, bila dia yang besar tu, yang induk yang besar tu memang ada sedikit bau. Okey. Ni biasanya bau-bau ini untuk mengelaklah musuh-musuh dia daripada mendekatinya. Okey. Okey, kemudian saya pergi ke sini dulu. Bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan daripada perubahan iklim dan musim. Okey, yang pertama akar panjang. Contohnya apa? Pokok kaktus. Kenapa cakap pokok kaktus ni dapat melindungi diri daripada iklim dan musim? Okey, kalau perasan pokok kaktus ni, dia dekat tengah gurun-gurun pasir tu kan, tapi dia boleh hidup. Kenapa? Sebab dia mempunyai akar yang panjang, boleh menyerap air. Okey. Okey, kemudian batang menyimpan air. Yang ni.
Batang menyimpan air. Kaktus juga. Selain kaktus mempunyai akar yang panjang, dia juga ada batang yang boleh menyimpan air. Kalau tak percaya, kamu kadang-kadang kan ada pasal tak ada kaktus yang biasa duduk dekat gurun tu. Kalau kamu potong, dia akan mengeluarkan air. Itu membuktikan bahawa pokok kaktus batangnya boleh menyimpan air. Pokok pisang pun sama. Kadang-kadang saya tengok orang-orang yang mengusahakan pokok pisang, apabila dia tebang akan keluar air daripada batang pisang tersebut. Dari segi pisang bahawa pokok pisang boleh menyimpan air. Kemudian menggulungkan daunnya. Okey, menggulungkan daun ni memang kadang-kadang kalau kamu nampak ini biasanya untuk berangin, kawasan yang jenis berangin, pokok kunyit, pokok jagung, pokok tomato, ni biasalah untuk kawasan yang berangin. Begitu juga dengan daun berpecah-pecah, pokok kelapa. Sebab tu kalau kamu perasan kan, pokok kelapa ni biasa kat tepi laut dah dengan angin yang kencang tu tapi dia masih boleh berdiri kukuh. Okey, sebab apa? Dia mempunyai daun yang berpecah-pecah. Okey, dapat mengelak supaya dia tidak tumbang, dapat menyesuaikan dirilah dalam keadaan musim yang berangin ataupun dan sebagainya lah. Okey, kemudian daun jejarum. Jejarum ni biasanya untuk kaktus dengan pokok okey. Gugurkan daun. Gugurkan daun ni biasa pokok getah. Okey, pokok getah biasanya apabila mendapat kekurangan air, biasanya dia dengan cara menggugurkan daunnya untuk mengekalkan jumlah air daripada pokok tersebut. Okey. Kemudian ciri-ciri dan tingkah laku tumbuhan. Ini saya akan sentuh kemudian. Okey, saya sentuh yang ni pula. Pencaran biji benih. Dia ada 1, 2, 3, 4. Ini kena tahu pencaran biji benih ni. Dia ada 4. Yang pertama air, buah kelapa, buah teratai, apa lagi? Buah pompong. Lagi? Apa lagi? Kena kasih contoh yang lain. Kena ingatlah apa lagi yang berkaitan bagaimana tumbuhan itu dipencarkan. Apakah dia? Okey. Kemudian angin, buah lalang, buah meranti, apa lagi? Buah ketapang. Okey, manusia dan haiwan kemuncuk, buah betik, bermacam-macam jenis buahan boleh. Okey, mekanisme letupan, buah getah, buah kembung, buah saga, ni memang mekanisme letupan. Okey, boleh. Cuma kamu perlu tahulah ciri-ciri dia apa. Okey, nanti dalam kelas saya akan bincang lagi ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan-tumbuhan ini apabila dipencarkan melalui air, angin, manusia, haiwan dan mekanisme letupan. Biasanya manusia dan haiwan ni dia ada mempunyai bau yang wangi, warna yang terang. Mekanisme letupan ni biasanya dia akan bila dia matang dia akan meletup. Angin dia ringan dan bersayap. Manakala air ni biji benih air ni biasanya dia mempunyai rongga udara dan berlilin, kulit yang berlilin. Boleh? Okey, seterusnya tingkah laku khas tumbuhan. Okey, ini. Tadi kita dah menyuruhkan. Okey, yang ini kita pergi kepada yang pertama, mengeluarkan bau. Berlindung daripada musuh. Pertama, mengeluarkan bau. Bau yang tidak menyenangkan. Akan menghindarkan musuh. Pertama ni, macam tadi saya cakap lah. Rafflesia, bunga tai ayam. Memang berbau sangat. Dan dan pokok tembakau. Okey, kemudian yang berduri. Okey, yang berduri, ni macam kaktus, malu, mawar, pokok bunga kertas, tu berduri. Duri ni ditaja untuk melukakan haiwan atau yang cuba menghampirinya. Okey, kemudian berbulu halus. Macam saya cakap tadi, macam pokok buluh, pokok tebu, serai, okey, lalang, tu semua berbulu halus yang menyebabkan kegatalan. Kemudian bergetah. Macamlah tadi getah yang melekit akan menghindarkan haiwan. Dan yang terakhir beracun, menyebabkan kegatalan pada musuh. Okey? Boleh? Okey. Ni nampak. Setengah keladi dan cendawan tidak beracun dan boleh dimakan. Macam saya cakap tadilah, cendawan tiram boleh dimakan. Ada setengah cendawan yang tidak boleh dimakan, yang memang beracun. Okey, seterusnya tumbuhan menyesuaikan diri dengan keadaan iklim dan musim. Contoh macam tadilah saya cakap menggugurkan daun untuk mengelakkan kehilangan air. Macam saya cakap tadilah. Kemudian akar panjang untuk menyerap air yang jauh daripada tumbuhan tersebut dalam tanah lah. Okey.
Okey, kemudian daun membentuk jarum untuk mengurangkan kehilangan air juga. Okey, contohnya pokok kaktus, pokok daun berpecah-pecah untuk mengurangkan rintangan angin. Contoh macam cakap tadi, ditanam di tepi laut. Kan tepi laut memang berangin kan. Itu adalah cara-caranya untuk mengurangkan rintangan angin. Kemudian batang menyimpan air. Boleh membolehkan tumbuhan terus hidup walaupun di musim kemarau. Okey, kemudian dan terakhir adalah menggulungkan daun. Okey, untuk mengurangkan kehilangan air. Boleh? Okey. Seterusnya, pancaran biji benih. Tadi saya cakap ada ciri-cirinya kan. Inilah ciri-ciri dia. Yang pertama, pancaran biji benih melalui air. Nampak ciri-ciri dia, buah yang berongga membolehkan ia terapung dan dibawa ke tempat lain. Contoh, dia punya ciri-ciri dia ringan, kulit kalis air, kulit kalis air dan kulit berlilin, mempunyai rongga udara macam saya cakap tadi lah. Okay, kemudian melalui angin, buahnya kecil, kemudian membolehkan ia ditiup angin, kemudian ringan, kering, bersayap, kemudian berbulu halus. Okay, kemudian melalui manusia dan haiwan macam saya cakap tadi, warna dan bau menarik, isinya boleh dimakan, bercangkuk. Macam contohnya menjadi biasanya yang melalui manusia dan haiwan ni biasanya boleh dimakan oleh manusia. Kemudian biji benihnya boleh dibuang dan tumbuh menjadi induk. Okey? Kadang-kadang kalau perasan kan kita makan buah betik kan, ada biji betik kita main buangnya kan, tapi nanti tumbuh anak benih pokok betik. Perasan tak? Itu adalah satu cara bagaimana ia menyebarkan biji benih dia. Okey? Kemuncup dan kelulut ni mempunyai cangkuk. Ni special sikit ni. Bila manusia bila dipencarkan melalui haiwan ni, ini dipencarkan melalui haiwan. Ataupun manusia di mana kalau daripada haiwan, dia melekat dekat bulu haiwan tersebut. Manakala dekat manusia biasa dekat pakaian. Okey, seterusnya mekanisme letupan. Ciri-ciri dia apa? Keras, kering apabila matang. Kemudian dinding tu mudah pecah. Okey, macam meletup lah tu kan. Dan dia pencampakkan dia punya biji jauh daripada induk. Itu cara mekanisme letupan. Okey. Kenapa pentingnya pencaran biji benih ni? Kenapa penting? Kenapa penting? Yang pertama, memastikan ke mana spesies tumbuhan. Betul lah kan? Kalau tak dipencarkan biji benih, tumbuhan tersebut akan pupus. Okey, kemudian mengelakkan persaingan antara spesies tumbuhan yang sama. Okey, boleh? Okey, kemudian kepentingan. Kepentingan tumbuhan kepada kehidupan sekeliling. Apa yang pertama? Sumber asasi. Betul tak? Bagi manusia dan haiwan. Salah satu sumber asas makanan kita adalah tumbuhan. Sedap tau kalau masak tu goreng tu kan. Saya pun suka makan sayur-sayuran. Okey, kemudian memastikan keseimbangan ekosistem. Boleh? Okey, tempat pelindungan. Okey, kemudian sebagai sumber bahan mentah, makanan dan bahan api. Okey, boleh Saya rasa kelas ni tak ada masalah untuk topik ini. InsyaAllah. Okey, saya rasa penerangan saya untuk untuk kali ini berhenti sampai sini. Kita lepas ni kita akan teruskan dengan topik tahun 6. Jadi setiap kali ada kelas pastikan kamu bersama-sama dengan buku teks sebab saya akan menggunakan buku teks dan bahan nota yang lain. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kelas seterusnya. Okey, untuk kerja rumah saya akan berfokuskan kepada topik tumbuhan. Okey, bagaimana cara-cara nak menjaga tumbuhan. Okey, untuk soalan-soalannya berbentuk KPS dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi pada next class. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.